أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di pagi ini iaitu kita dapat tadarus, dapat belajar tafsir Quran insya-Allah. Kita ada ayat yang 7 daripada surah Ali Imran. Jadi Tuhan sebut dalam Quran, Tuhan kata Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah yang menurunkan kepada kamu wahai Muhammad kitab suci Quran. Minhu ayatum muhkamat. Sebahagian besar daripada Quran itu ialah ayat-ayat muhkamat. Hunna ummul kitab. Ayat muhkamat yang tetap tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya. Ayat-ayat muhkamat itu ialah ibu atau pokok isi Quran. Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang lain lagi ialah ayat-ayat mutasyabihat yang sama-sama tidak terang maksudnya. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. Oleh sebab itu timbullah faham yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing. Adapun orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang sama-sama daripada Quran untuk mencari fitnah. Wabtigha'a ta'wilih, dan mencari takwil-takwilnya, memutarkan maksudnya menurut disukainya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, tafsir maksudnya yang sebenar melainkan Allah. Warasikhuna fil ilm, dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama, yaquluna amanna bihi, semuanya itu datangnya kami berkata kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak mengerti yang demikian atau tiadalah yang mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang berfikirlah. Jadi ayat ni satu ayat yang agak panjang lah Tuhan sebut. Dan Tuhan sebut bahawa Quran itu ialah daripada Allah. Yang turun kepada Nabi SAW itulah daripada Allah. Di antara ayat itu ada ayat muhkamat. Ayat yang tetap tegas dan nyata maknanya serta maksudnya, serta tidak boleh tanggung kecuali di atas satu makna sahaja. Itu ayat muhkam. Nah, seperti
Allah Subhanahu wa taala firman Tuhan sebut dalam Quran ke ayat muhkam, iaitu laisa kamislihi syai', contohnya. Tidak serupa dengan Allah oleh sesuatu. Dan ada Tuhan sebut, iaitu seperti Tuhan kata, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan makna-makna ayat tu jelas. Tidak boleh ditanggungkan di atas makna yang lain. Ayat muhkamah, orang panggil. Hunna ummul kitab. Dan ayat-ayat muhkamah itu ialah ibu atau pokok isi kandungnya itulah. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain itu apa yang mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabih iaitu ayat-ayat yang sama-sama, maknanya makna dia saat itu boleh tanggung. Makna gitu, makna kini adalah. Maka ayat ni jelas. Ayat hak Tuhan sebut minal mutasyabihat, kita bagi contohnya lah. Di antaranya hak Tuhan sebut wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhan kau wal malaku saffan saffa, sedang malaikat itu saffan saffa, berbaris. Jadi Tuhan mari, Tuhan datang. Apa maksud Tuhan datang? Boleh kita tanggung makna datang saat itu, datang malaikat Tuhan, datang perintah Tuhan. Kerana apa? Kerana kita nak pegang zahir betul saat itu tak boleh. Sebab apa boleh tak boleh nak pegang zahir betul? Kerana ayat ni ada ayat muhkamat, ayat yang tetap jelas maknanya, iaitu Tuhan sebut laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir, bahawa Tuhan tidak serupa dengan sesuatu. Itu hunna ummul kitab, itu ialah ibu bagi kitab yang tepat kena kembali kepadanya. Sebab tu bila ada ayat sama-sama hak yang menyalahi atau hak memberi waham, istilah ada hak yang memberi waham, maka kita kena rujuk pada ayat tu. Dan ayat memang jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, itu adalah ayat hak yang mutasyabih, kerana makna dia saat itu boleh tanggung. Walaupun dari segi dalam sudut bahasa, contohnya makna datang tu jelas, tapi bila ada ayat hak Tuhan sebut kata Tuhan tak serupa, maka pada ketika tu makna kata ayat ni masuk dalam ayat mutasyabih. Dan supaya tu juga Tuhan sebut yadullahi fawqa aydihim, tangan Tuhan di atas tangan-tangan mereka itu. Pada ketika berlaku di Hudaybiyah, ketika Nabi hantar Sayyidina Uthman untuk masuk berunding damai dengan orang Quraisy, tiba-tiba mereka sampai 3 hari Sayyidina Uthman tak tubik lagi. Dan ada setengah tersebar berita bahawa Sayyidina Uthman terbunuh. Maka pada ketika itulah mereka bai'ah. Bila mereka bai'ah, maka turunnya ayat laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Maka pada ketika itu turun ayat Tuhan sebut, iaitu sesungguhnya Allah Ta'ala telah redha kepada orang beriman ketika mereka itu bai'ah kepada Nabi di bawah pokok di Hudaybiyah. Dan Tuhan tahu apa yang ada, yang keikhlasan mereka dalam hati mereka, Tuhan tahu.
dan Tuhan turunkan as-sakinah, ketenangan, dan Tuhan akan balas dengan pembukaan dan Mekah di masa terdekat. Maka ketika mereka bai'ah tu, mereka bai'ah Nabi tak tangi. Maka tu ayat kata yadullahi fawqa aydihim, tangan Tuhan di atas tangan mereka. Tangan Tuhan di atas tangan mereka lagu mana? Duk letak tangan, letak tangan sekali tu. Sebab itulah ayat ni orang panggil ayat mutasyabihah. Ayat hak samar, hak yang boleh ihtimal, makna Tuhan tolong, makna Tuhan bersama mereka. Karena Tuhan bersama, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Tuhan sebut Tuhan bersama, maksud bersama Tuhan tolong, Tuhan jaga, maknalah tu, boleh ihtimal maknalah tu. Dan di antara, kalau kita tengok Allah Tuhan sebut bal yadahu mabsutatan, ayat mutasyabihah juga. Dua tangan Tuhan mabsutatan, terhallah. Yunfiqu kaifa yasha, Tuhan infak, Tuhan memberi kepada bagaimana Tuhan nak beri. Jadi dua tangan. Dua tangan ni apa maksud dua tangan? Adakah dua tangan betul? Kalau dua tangan betul, kalau kita nak turut zahir ayat ni, ada Tuhan sebut yadullah satu tangan. Dan ada Tuhan sebut was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Tuhan sebut banyak-banyak tangan. Ada juga tangan-tangan. Was-samaa'a banainaha, dan langit-langit itu kami binakan dengan tangan-tangan kami. Itu banyak tangan pula. Oleh itu ada ihtimal, ada boleh tanggung. Hak ni bagi mutasyabih. Dan yad saat itu, tangan saat itu, memberi waham di antara perkara yang memberi waham bahawa Tuhan serupa dengan makhluk. Sebab tu ulama kira ke ayat ni pada mutasyabih. Walaupun makna dia tu jelas dari segi lugah, dari segi bahasa, tapi ada ayat-ayat yang lain yang menafikan serupa Tuhan. Orang panggil ayat muhkam, yang mesti kena rujuk kepada ayat muhkam. Dan sebab itu juga ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan Rahman di atas arsy. Kalau Tuhan di atas langit, kalau Tuhan di atas langit, contohnya Tuhan duduk di atas arsy, Tuhan juga ada sebut bahawa Tuhan duduk dalam langit. Ada juga. Dan ada juga Tuhan turut, Tuhan tunjuk, Tuhan turun. Dan ada juga Tuhan sebut yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Tuhan turun di langit dunia. Turun selepas daripada dua separuh atau dua bagian malam. Maknanya pukul 1:30, pukul 2:30 ni Tuhan turun. Lepas tu masa di atas dunia ni 2:30 di Jepun, tak serupa dengan 2:30 tempat kita. Oleh itu makna kata Tuhan turun semua orang. Maka pada ketika tu supaya Lailatul Qadar contohnya, ada malam Lailatul Qadar di negeri lain yang puasa 20 ada beza dengan kita sehari. Maka kita 28, dia 27. Bagaimana? Semua tu ayat-ayat pasal ni bagi mutasyabih. Bagi mutasyabih, ada sebut Tuhan duk innallaha ma'as sabirin wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallahu walladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Wa ati'u Allah war Rasul. Tuhan sebut wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Tuhan bersama orang sabar. Bersama orang sabar pula. Maka ayat-ayat pasal ni walaupun makna dia tu di segi bahasa lugah nyata jelas, tapi di sisi mengikut dalam kaedah dah Tuhan sebut dalam Quran ni memberi waham kata tidak tidak serupa Tuhan dengan makhluk. Apa ni memberi waham kata Tuhan serupa dengan makhluk. Maka pada ketika itu dia mutasyabih. Dah jelas kata mutasyabih juga. Kerana digunakan
dalam beberapa tepat dalam Quran itu sendiri. Wa sirru qawlakum aw jaharu bihi tuhasbu innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Walladzi ja'alakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa linushur amintum man fis samai an yaksifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Wa tuhasbu. Adakah kamu nak amal daripada Tuhan yang duduk di langit? Makna apa pula di langit pula? Sebab tu, kalau Tuhan duduk di langit contohnya, maka Tuhan sebut dalam Quran kan, wa nufikha fis-sur, dan ditiup sunasa kala kali pertama, wa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Maka mati lebih duduk dalam langit dan bumi. Maka Tuhan duduk dalam jenis yang kena boleh mati itu juga. Sebab itulah. Nah, ini jelas orang panggil mutasyabih. Tak usah duk cari jalan lah kata nak tunjuk kata ayat-ayat hak ada makna kesamaran ni, hak kita sama-sama ni kata muhkam, tak ada. Itu adalah ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wili. Nah, ibtigha al-fitnah. Benda-benda yang duk cari fitnah tu, bukan gapo tu. Nah, dan ada Tuhan sebut ke ma qadarullah haqqa qadri. Dan orang kafir musyrik tidak menghormati Allah haqqa qadri, dengan cara penghormatan yang sewajibnya diberi kepadanya. Wal ardu jami'an, dan bumi semua qabdatuhu yaumal qiyamah, sedang bumi seluruh pada hari kiamat dalam genggaman kuasanya. Tuhan gengar dengan tangan, gengar jatuhnya. Adakah gemar Biyamin dengan kanannya? Subhanahu wa ta'ala ma yusyrikun. Maha suci Tuhan daripada bagai mereka itu syirik. Gengar dengan tangannya. Nah, maka adakah itu makna gengar dengan tangan saat itu? Tangan Tuhan, kanan Tuhan. Benda-benda ni orang panggil mutasyabih. Dan supaya tu juga Tuhan sebut, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Tuhan turun kulla lailatin, tiap-tiap malam, ila sama'id dunia, kepada langit dunia. Tuhan duduk letak harah lagi, duduk turun bumi lagi, atas dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhiri, ketika kekal atau ada masa suluh akhir malam. Yaqulu man yad'uni fa astajibalah. Tuhan kata, siapa berdoa aku nak terima. Man yas'aluni fa u'tiyah, siapa minta aku memberi. Man yastaghfiruni fa aghfiralah, dan siapa minta apa maka aku apa. Semua ayat-ayat ni orang panggil mutasyabih. Hadis-hadis tu orang panggil minal mutasyabih, di antara ayat-ayat mutasyabih. Dan kita nak ayat manhajus salaf. Manhaj as-salaf dan al-khalaf, salaf dan khalaf dalam masalah ni, iaitu mereka salaf dan khalaf ni, mereka hanya ada dua mazhab saja. Pertama, mereka mensucikan Allah daripada segala perkara yang tak layak, tanzih orang panggil. Sebab Tuhan sebut laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Yang keduanya, apa kama dia? Mereka serah makna. Makna kelimah mufradat, makna kelimah yad yang dikhanaki pada ayat serah pada Allah. Maksud mereka faham. Maksud tu mubin, nyata jelas lah maksud. Dan semua sahabat-sahabat faham lah ke benda tu. Sebab tu dia tak ada jadi taktil atau tidak jadi taktil saat ni. Taktil saat ni maknanya tidak menunjuk taktil, maknanya membawa pada tak beriman. Dah, kerana orang percaya dan beriman pada ayat saat ni. Lepas tu pula maksud ke faham, urai boleh. Inna Allah ma'as sabirin, Tuhan bersama orang sabar. Mana Tuhan akan tolong dia, akan Tuhan dia sabar, Tuhan akan memberi pula kepada dia selepas pada tu. Itu makna sabar. Tu. Jadi itu orang panggil minal mutasyabih. Tak usah nak carilah jalan
Nak pergi kata muhkam lagu mana dia jelas ayat tu hasbuk lais kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Sebab tu salaf ni dia serah bulat-bulat. Itu apa yang diamalkan oleh as-salafus salih. Dan saya nak oyak bahawa boleh jadi kita nak oyak mazhab salaf ni, mazhab salaf, iaitu mazhab as-sahabah. Kita pakat duk dakwa ke kita turut sahabat. Kita turut sahabat, kita turut hak sah lalu, turut masa Nabi lalu. Allah astagfirullahalazim. Dah moleklah kita turut sahabat belaka. Jangan duk kata kita seorang turut sahabat. Ada setengah saat ni tu, contohlah kita kata dah. Kadang-kadang ada kok mau kita ni hari Jumaat best sekali. Hari Jumaat tu best sekali saja. Karena apa nak turut Nabi selalu ke? Astagfirullahalazim. Dah tak apalah, malah alhamdulillah lah. Syukur pada Allah lah. Semua kita nak turut Nabi. Semua tak ada orang tu saya turut Nabi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Bagi hak Tuhan royak, maka kita bagi hak Nabi royak, maka kita nak turut Nabi. Semua orang turut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Kita nak turut Nabi. Semua bakal nak turut Nabi belaka. Dan kitab-kitab fiqh semua tu baik pada Nabi dah setengah umur kita Allah. Nen lama bab cabab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah dah nampak kata sepengah orang lain. Tak ada katalah tu, tapi orang panggil ada nau' min istifzaz. Salah ada jenis daripada nak royak kata hak kita ni hak baik Nabi tu. Hak demo tidak salah telah tu. Tak kena kecek lah tu. Karena apa? Karena semua dalam kitab fiqh tu adalah nak turut Nabi belaka. Dalam kitab fiqh turut Nabi belaka. Dan kitab fiqh tu hasil daripada kaji semua hadis. Bukan tu dah. Tu. Kitab tasawuf pula. Nabi tak ada ngaji tasawuf. Bah kita kena ngaji ke? Nabi tak ngaji tasawuf. Tasawuf tu hasil daripada kaji Quran. Maka turut Quran juga. Dan ilmu akidah hak kita duk ngaji semua terhasil pada kaji semua turut Quran hadis belaka. Dan saya nak royak kita tahu ni bahawa tak ada satu hadis pun hak yang sapa kepada kita bahawa sahabat ni tanya tentang masalah akidah, tanya tentang masalah ayat-ayat mutasyabihat. Tak ada. Kata bila turun ayat yadullahi fawqa aydihim, Tuhan kata tangan Tuhan di atas tangan mereka. Ya Rasulullah, apa makna tangan ni ya Rasulullah? Tak ada sahabat tanya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Apa makna mari ya Rasulullah? Makna jaa. Tak ada sahabat tanya. Nabi sebut yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Tuhan turun langit, apa makna turun ya Rasulullah? Tak ada. Dan bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Tuhan ada dua tangan pula. Apa dua tangan ya Rasulullah? Tak ada sahabat tanya. Bila tak ada sahabat tanya, makna kata sahabat saat itu senyap masalah ni. Tak kecek masalah ni. Tak sebut. Dan benda ni benda hak berlaku mula-mula jadi fitnah, iaitu ketika ada seorang hak yang mari jumpa dengan Imam Malik. Hak mari jumpa kisah. Seorang tanya Imam Malik. Jadi dia masuk tanya ke apa? Bila dia masuk tanya. Bila tanya, bila dia masuk tanya saat itu, mula-mula dia tanya tu Imam Malik senyap. Tak jawab. Tunduk.
Tunduk. Ada seorang tanya, Ar-Rahman istawa, kaifa istawa? Tanya. Dia tunduk. Tak jawab. Siapa 3 kali, Imam Malik tak istiwa, maklum. Al-istiwa tu, dah, maklum tu maknanya orang tahu belaka makna dia. Reti belaka dan ada sebut mazkur, ada disebut ke dalam Quran. Wal imanu bihi wajib, beriman dengan yang wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Dan hendaklah keluar hamak dia tu baik orang ni. Dan suruh hamak tu baik orang ni. Kemudian Imam Malik kata, araka rajula su, aku nampak mu orang tak molek. Akhrijuh, suruh hamak tu baik. Dan benda yang sama, ya, ada berlaku pada masa Sayyidina Umar. Ada berlaku pada masa Sayyidina Umar, kisah Sobir bin Asal. Dah, dia ni di antara tentera lah, askar ni tahan orang Islam lah, tentera orang Islam. Nah, mengikut riwayat Sulaiman bin Yasar, anna rajulan min Bani Tamim, ada seorang daripada Bani Tamim. Bani Tamim ni orang di Taif kawasan lah. Yuqalu lah, dikatakan baginya, dia jadi tentera, jadi tahan askar Islam lah, duduk di Iraq. Sobik bin Asal, kata setengah riwayat, dia duduk di Iraq, banyak dia menimbulkan. Kata setengahnya, dia ni, ada sebut, Sobik ni, ada sebutnya iaitu, dia di antara tentera orang Islam duduk di Iraq, duduk di bawah, perintah atau bawah perintah pemerintahan As-Sahabi Abu Musa Al-Asy'ari dah. Ada satu hari, siapa berita kata Sobik ni suka menimbulkan fitnah di antara orang-orang Islam lah. Dia berakhir duk tanya ayat mutasyabihah. Duk tanya tu. Bila siapa berita kepada, duk tak lama siapa berita kepada Sayyidina Umar. Bila siapa berita kepada Sayyidina Umar suruh orang bawa mari dia kepada Madinah. Bila siapa pada Madinah saat itu, Sobik, ya ada bawa kitab-kitab lah, gitulah. Dan dia pun faja'ala yas'al an mutasyabihil Quran. Dia pun mula tanya tentang ayat yang mutasyabih lah. Fabalagha dzalika Umar radhiyallahu anhu. Dan ada satu riwayat atau mari Madinah nak tanya orang gitu. Maka siapa beritahu Sayyidina Umar? Faba'atha ilaihi, maka Sayyidina Umar dah hatta orang suruh marilah. Wa qad a'adda lahu arajin. Sayyidina Umar dak jadi pelepah tamah kering sana. Falamma dakhala alaihi jalasa, maka tak kala dia duduk, dia masuk orang jumpa Sayyidina Umar. Faqala lahu Umar, Sayyidina Umar berkata, man anta, mung ni siapa? Faqala ana Abdullah bin Abdullah Sobir. Dia kata, aku ni Abdullah hamba Tuhan Sobir bin Asal lah. Faqala Umar, wa ana Abdullah Umar. Sayyidina Umar kata, aku pun hamba Tuhan juga Umar. Thumma ahwa ilahi, dia pun tunuk, faja'ala yadribuhu bitilkal arajin. Sayyidina Umar ambil pelepah ni, ada puk. Fama zala yadribu hatta syajjah. Sayyidina Umar kata, siapa pecah kepala dia. Faja'ala dam yasilu ala wajhi. Maka darah pun mengalir di atas muka. Faqala ya hasbuk ya Amirul Mukminin. Dia pun kata, cukup dah, padah dah ya Amirul Mukminin. Faqat wallahi, dia kata sungguhnya, wallahi demi Allah, zahaba alladhi kuntu ajidu fi ra'si. Hilang habis dah barang yang ada dalam kepala aku. Ni orang panggil fitnah. Suka fitnah. Jadi kau masa tu nak ayat. Kau masa sahabat. Tak ada timbul pun sekarang. Tak ada kecek benda ni. Pak kata mari pada masa Sayyidina Umar, dah ada seorang
Sobiq bin Asal hak kita nak sebut saat ni tu. Mari Imam Malik ada juga. Lepas tu sahabat ni dapat pertahankan daripada timbul fitnah dengan sebab tanya-tanya benda-benda gini. Senyap, pakat senyap. Makna kata ayat Quran nak supaya kita senyap tentang masalah ayat-ayat mutasyabih. Sebab tu ada sebut dalam hadis-hadis ke amirru bila kaif, bacakanlah bila kaif, lalu baca lalu. Makna kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serah makna-makna dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sahabat ni senyap. Bila sahabat tu senyap, pada masa Imam Al-Asy'ari, maka dengan sebab banyak orang-orang yang baru masuk Islam, orang Islam kah masa Imam Abu Hasan Asy'ari tu, orang-orang yang baru masuk Islam ni tu banyak ke. Muka negeri Islam futuhat duk buka korun yang 3. Banyak. Orang pandai-pandai masuk banyak macam-macam lah. Dan Tuhan ilhamkanlah sehingga Abu Hasan Asy'ari dapat taufik kan. Dan dapat waktu cara neukit atau cara pemikiran dalam masalah ayat mutasyabih ni, ada manhaj dia cara dengan mengkaji ke Quran lah. Jadi iaitu takwil. Bila takwil sana, takwil apa? Kalau kita kira yadullah dengan qadrat contohnya. Bal yadah mabsutatan, atau jaa, mana jaa jara wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, mana jaa datanglah amru rabbik. Sebab apa? Sebab takwil sana itu nak orang-orang awam saat itu senyap. Bila takwil, mereka dapat mengembalikan orang Islam kepada seperti masa sahabat. Sebab masa sahabat tak tanya ayat-ayat ni, mereka nak tanya gaya-gaya belah kak, takwil. Bila takwil kak, sudah habis. Bila habis ni senyap belaka lah. Hak ni serah, hak ni takwil. Jadi tak ada canggu atau tak ada peluang untuk fitnah dah lah. Tu bila tak ada peluang untuk fitnah, makna kata mereka mengembalikan supaya masa sahabat. Sebab itulah apa ni ada sebut bahawa Imam As-Subki ada sebut bahawa Imam Subki ada sebut bahawa Imam Asy'ari tidak, bukan kata Imam Asy'ari saat ni tu dia ni buat benda baru, tidak. Kerana apa? Imam Subki ada sebut wa'lam anna Abul Hasan Al-Asy'ari, ketahui olehmu bahawa Abul Hasan Asy'ari lam yunshi madhhaban, dia tidak mengeluarkan satu mazhab. Bukan kata dia buat satu mazhab. Innama huwa muqarrirun, dia adalah yang takrir, yang royak menghuraikan lima madhhabis salaf, kepada mazhab-mazhab salaf. Munadilun amma kanat, nak mempertahankan amma kanat alaihi sahabatu Rasulillah, daripada apa yang adalah di atasnya sahabat-sahabat Rasulullah. Fantisabu ilaih, kita ni orang panggil Asy'ari, bangsa pada Imam Asy'ari, innama huwa, sesungguhnya bi'tibari annahu, dengan iktibar bahawa ia aqada ala tariqis salaf, dialah orang-orang yang akad dan ikat di atas jalan salaf ni taqan. Maknanya tali akan tali, itu ikat di atas jalan salaf akan tali, ikat tali kata batning itu. Wa tamassaka bihi, dan dia pegang. Wa aqamal hujaja, dan dia mendirikan hujah-hujah. Wal barahina alaih, dan dalil-dalil di atasnya. Fasara al-muqtadi bihi fi dhalika as-salika sabilahu,
maka jadilah orang hak turut dengannya pada demikian as-salika sabilah. Panggil orang hak turut jalan dia fid dalail. Nah, pada dalil-dalil ni yusamma asy'ariyan. Orang panggil asy'ari. Cara berdalil sana. Dah. Lah tu. Situ ya. Sebab tu mazhab ni Ahlussunnah wal Jamaah nak menggembalikan para orang ni kepada masa sahabat. Tak sewi kecek, tak sewi duk kecek. Ni kita tengok lah ni banyak orang duk kecek ni. Hari-hari kecek. Dah kecek. Sedangkan yang sepatutnya kita nak turut para as-sahabah. Jangan menimbulkan fitnah-fitnah. Benda hak kecil-kecil. Hari duk kecek benda-benda gini. Sebab tu tak patut sama sekali lah. Biarkan benda saat ni tu jadi dapat selesaikan. Dapat selesaikan. Ni tidak tak habis-habis. Tak selesai. Ke panggil? Tak selesai. Start timbul gitu, start timbul gini, pakai duk kecek gitu gini. Sebab itulah ni orang panggil mazhab as-salaf. Apa ni Ahlussunnah wal Jamaah. Yalah tu, dia tak aware saat ni, tak ada buku kapal. Nak mengembalikan mereka kepada asal. Lepas tu pula, ada sebut ke dalam hadis Nabi SAW, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak beripung umat aku saat ni. Ada sebut Nabi kata, inna ummati, sungguhnya umat aku la tajtami', tak akan beripung ala dhalalah, di atas sesat. Fa idza ra'aitum ikhtilafan, maka apabila munafaq selisih, fa alaikum bis sawadil a'zam, maka hendaklah kamu turut ulama ramah. Kena turut hak ramah. Jangan duk turut hak seorang dua orang sana. Duk turut hak sikit-sikit sana, hak tu masalah. Hak ni tak kau kalau kita tengok semua sana itu. Ulama saat itu semua ulama hak bagi ada hadis Nabi SAW. Nabi kata yahmilu hadzal ilma, tanggung ini ilmu min kulli khalaf uduluh. Tanggung anak pikul akan ilmu ni daripada tiap-tiap orang belakang saat itu uduluh, oleh orang yang adil, orang yang berjuh-juh, orang molek belakang, siqah, orang yang betul benar sungguh, orang yang molek sungguh, orang tak ada, orang tak molek pikul ilmu. Dan sebab itulah pada ketika syarak di Shishan tu, walaupun dia kata politik dan sebagainya, tapi kita orang panggil boleh ambil pengajaran lah. Kalau kira ada bukti-bukti dia dari segi ilmu saat itu ada. Muktamar Shishan ni kalau kira dia ada benda orang panggil hak dia sebut tu. Saya nak tengok sikit. Ada buku saya tulis. Siapa kalau Sunnah wal Jamaah. Tulislah, kita pun tak ada pada sangat, apa kita tulis apa kita mampulah. Setara tu jelah. Jadi saya nak tengok kita masalah muktamar muktamar Shishan ni ada dia ada gapo dia royak dalam ini. Iaitu Muktamar Shishan ni muka 23. Ada apa benda royak sini hak kita boleh ni? Muktamar Shishan ni ialah muktamar Ahlussunnah Jamaah lah. Dah setengah remota politik dan sebagainya, tapi kita nak royak tak ada benda hak dalam tu. Muktamar Shishan, muktamar Ahlussunnah Jamaah atau muktamar antara bangsa ulama Islam di seluruh dunia yang masyhur dengan nama Muktamar Al-Shishan atau Muktamar Ghuzni, iaitu muktamar seminar yang dijemput ulama-ulama di ibu kota Ghuzni, negara Shishan pada 25 Ogos itu bulan 10 2016.
Nah, Oktus. Nah. Jadi ada sebutnya, siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, mereka ada sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah ni siapa? Dia kata, nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ni ialah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah juga Ahlul Hadis. Ahlul Hadis yang mereka i'tiqad ialah tafwid dalam bab akidah, hak serah. Ahlul Hadis hak serah makna, bukan hak turut zahir. Dan begitu juga Ahlul Mazahib, yakni orang-orang bermazhab dengan mazhab empat. Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Al-Syafi'i dan Hanabilah fil fiqh dan tasawuf. Dan nisbah ilmu akhlak, tazkiyah di atas jalannya Sayyidut Taifah Imam Al-Junaid, ikut Junaid lah. Nah, yang kedua dia kata Quran ni mempunyai batas dan garis diliputi dengan ilmu-ilmu yang bertugas dan menolong atas menerangkan arti dan maksud-maksudnya. Quran ni dia panggil, nah, ada ilmu-ilmu dia, ulumul Quran dan ilmu-ilmu hak duk terang maksud arti Quran, maksud dan tujuan serta ayat-ayat yang menjadi perkara yang dapat dilaksanakan dalam hidup situ, serta menciptakan tamadun, kemajuan, adab-adab, ilmu-ilmu, akhlak-akhlak dan menjadi rahmah. Dah tengok ni. Dan iman dan menjadi pembangunan, menaburkan kesejahteraan dan keamanan kepada alam hingga pada semua bangsa, budaya, kemajuan. Hak ni kita dapat melihat dengan terang benderang atas bahawa agama Islam jadi rahmah pada sekalian alam dan menaburkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi agama Islam itu agama yang nak tabur kemajuan. Lepas tu pula rahmah Tuhan, kesejahteraan, budaya. Lepas tu siapa yang duk bawa benda-benda ni? Yang telah duk bawa ilmu-ilmu benda ni dah. Yang duk memimpinkan dunia saat ni. Iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tu nak ayat tu. Jasa-jasa mereka ni semua duk bawa faham benda ni oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tiga manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah yang paling lengkap dan lebih meliputi dan merupakan serapi-rapi manhaj ulama Islam. Semua hak ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah ni, nah, mereka ni lah hak waktu baik kaedah supaya usul fiqh, usul akidah semua. Lepas tu baik dengan serapi-rapi, sebabnya serapi-rapi manhaj ulama Islam, metodologi atau cara mikir hak setinggi-tinggi halus simna, makna siapa top lah kira kau, siapa top, siapa ngocok sungguh. Yang paling kemah tak ada dah. Ambil yang hari tu hari ni fak ni semua ulama ni sekukuh-kukuhnya, wicikan kit hak sekukuh-kukuh ni, setinggi-tinggi dan sebaik-baiknya nisbah dijaga dengan kitab-kitab ilmu terpilih dan manhaj mengajar yang terpilih. Nah, lepas tu maknanya mereka ni lah, cara mereka ni lah hak siapa top semua. Kita tengok dalam ilmu mana pun fak ni semua. Tak tengok ilmu usul fiqh, kita tengok pada ilmu akidah, tauhid, ilmu tasawuf, ilmu apa sahaja dari segi bahasa, dari segi apa, remon ni lah kau. Orang lain tak ada, remon ni lah. Mari pada remon ni lah. Mari salaf, tu remon ni dah bawa mari. Tali mari. Tak lari pada dua golongan yang salaf al-mufawwid, salah hak tafwid dan salah hak yang dan khalaf, hak yang takwil dan untuk nak mengelak daripada fitnah tadi. Warning semua. Maknanya hak duk sebar seluruh dunia remon ni. Lepas tu pula hak yang boleh tunjuk kaedah, cara-cara supaya usul fiqh, supaya apa remon ni semua. Dan sebab itulah ilmu semua ni tu baik daripada fok mari talian ni belakang. Hak ni baru ya. Kita nak ayat. Saudara-saudara hak Wahabi hadahumullah. Saudara-saudara kita juga Wahabi ni hadahumullah, insya-Allah Tuhan tunjuk kepada mereka.
Mereka baru ya. Ibn Taymiyah Qurun 7 ya. Dah bukan merupakan sawadul azam. Bukan hak ulama Ramada. Lepas tu pula tak tersebar pun dengan pemikiran mereka. Sikit ya. Tak tersebar. Sekolah-sekolah di dunia, jamiah-jamiahnya masa dulu tak ada. Ambil itu lagi. Sikit. Lepas tu manhaj witikan kitsa ni atau cara manhaj hadut timur semua orang pakar mana? Semua pakar ulama-ulama ni belaka. Itulah. Ya. Yang keempat itu kurikulum ni laksud atau isi-isi kandungan ilmu-ilmu merupakan tempat-tempat belajar ilmu-ilmu yang persembahkan manhaj. Dan semua saat itu kandungan ilmu, tempat-tempat belajar ilmu semua saat itu dia mengajar manhaj cara mikir ilmu-ilmu dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah pada korun-korunnya silam telah lalu serta berjaya mengeluarkan ratusan dan ribuan ulama yang bertabur di seluruh dunia ni. Lepas tu ulama ni hak tersebar mula daripada Siberia sehingga timur dan utara Rusia, hingga Nigeria, Afrika, daripada Tonjah sebuah bandar negara Maghrib Maroko di sebelah utara negara tersebut hingga sampai Jakarta, hingga sampai kepada Indonesia. Dan mereka berjawat dengan jawatan dan pakak-pakak serta beri fatwa. Fak ni semua saya buat ilmu. Ahlussunnah Jamaah ni memutuskan hukum qadha, memberi ceramah, mengajar, memberi khutbah. Maka telah limpah dengan sebab mereka keamanan dalam masyarakat seluruh dunia. Semua saat ni sebab mereka ni. Dan mereka dapat memadamkan api-api fitnah. Makna kata semua tu jasa duk mari ni pada fak ni belaka. Faham ni bagi as-sawadul a'zam. Kita tak kena syok dah. Tak kena berasa ragu-ragu gapa dah. 1000 tahun. Duduk. Sebar. Ilmu gapa semua. Orang semua jadi. Sebab itulah Syekh Yusuf Qaradawi kata apa? 95% Ahlussunnah Jamaah Syairah Maturidiyah. Banyak. Semua tu fak-fak ni belaka. Azhar. Semua. Sebab tu dia mari situ lalu dah kita tengok. Fak ni duk sebar semua ilmu-ilmu. Dah sebut ke dalam hadis kan. La yahmilu hadzal ilma min kulli khalaf uduluhu yanfauna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Sebab apa? Mereka tolak daripadanya akan mengubah oleh orang melampau dan orang intihal, maknanya hidup cari jalan benda-benda tak betul saat ni nampak tak betul dan sebagainya. Dah takwil jahilin. Hak ni supaya saya dah sebut marai bahawa dia ada manhaj dia, ada kaedah dia. Bila ada kaedah dia, maka dia himpun ke ayat-ayat semua Quran semua, maka buat satu kaedah cara buat kesimpulan untuk menjadi manhaj, cara untuk nak ijtihad, deduction atau orang panggil istinbat. Lepas tu pula untuk semua ulama-ulama jalan di atas tu. Bila jalan di atas tu, kita ada ayat mari kata orang panggil ijtihad saat ni tu, ini cara panggil ijtihad. Kalau tak ada kaedah tu, orang panggil tu nafsu lah, hawa tu, hawa nafsu lah tu. Tu lah ni kita nak royak saudara-saudara kita. Tak kira saudara Wahabi lah siapa. Hak Wahabi sendiri tak boleh nak lari pada kitab-kitab ni juga. Tak boleh nak lari pada kitab Imam Qurtubi, Asy'ari, tak boleh nak lari pada kitab Imam An-Nawawi, tak boleh nak lari pada kitab Suyuti, tak boleh nak lari pada kitab Subki, tak boleh nak lari pada kitab Zarkashi, tak boleh nak lari pada kitab ni belaka. Dalam maktabah mana pun. Nak lari pada mana? Ini mohon maaf lah sehari dua ni kecik ni dulu deh. Yang kena Ahlussunnah wal Jamaah menjadi jemaah yang memburu dan memerhatikan mana-mana pemikiran yang menyeleweng. Ahlussunnah Jamaah ni lah. Hak duk nanti perhati tengok. Ada hak mana menyeleweng serta mereka menunjuk dengan berani dalam menghadapi segala jenis penyelewengan. Hak ni mai duk tegur ke apa semua ni dengan menggunakan alat-alat ilmu yang kukuh dan mengkaji perbetulkan. Mereka mari duk tunjuk dengan ilmu, bukan tunjuk dengan ada setengah saat ni mari tunjuk bukan tunjuk dengan ilmu, menghukumkan orang itu bid'ah.
orang ni kafir, orang ni dalalah sesat, orang ni fasik macam-macam. Ni tidak. Mari menerangkan dengan ilmu. Maka setiap kali berlaku ombokan penyelewengan, bila berlaku benda-benda tak molek, fikir dia tak molek, dan kekerasan pahaman dalam agama, ada pasal pahaman kerah melampau. Tengok muka kita ke? Tera kita fikir tengok saudara-saudara kita, tera fikir tengok. Kita tengok pelak-pelak timbul ke? Orang bakat raya. Nampak anak bulan dia, nampak di apa? Nampak di Mauritania. Raya mah kita. Allah. Belik sungguh. Ni orang panggil tanda-tanda penyelewengan, tanda-tanda gi dengan jalan hawa. Kerana walaupun ada ayat saat ni tak turut kaedah-kaedah ulama hipung semua. Itu Quran bukan abas. Dan dilalah mengikut Syekh Yusuf Qaradawi dah sebut bahawa dalil zanniyah bukan abas. Nak sia-sia tak leh. Bila ihtimal makna banyak, boleh kita kaji makna tu surah 2 3 4, kena ada kaedah nak pilih makna sana. Tu kan jadi harga-harga lah, jadi abas, jadi sia-sia lah tu. Tu cara dalam Islam ni. Tu sebab itulah mereka dapat memadamkan dan mengembalikan umat Islam kepada asalnya. Kita tengok ya hari itu lagi. Tak kira masa ketika Timur Mu'tazilah, mereka dapat mengembali kepada asal. Kita tengok dulu Allah banyak Timur Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Nazamiyah, Dahriyah. Macam-macam. Tapi siapa yang dapat mengembalikan ummah kepada asal? Iaitu manhaj Asy'ariyah sanilah. Boleh dapat mengembalikan situ. Nak ayat terapi susunan saat itu. Sebab tu boleh setiap kali Timur Omok nak mari rusak pemikiran umat Islam, mereka dapat perbetulkan. Dan dapat memadamkan habis sehingga puak-puak firak. Puak-puak hak Timur belakang saat itu semua saat itu hancur habis, tak ada. Sehingga sampai hari ni pun tak ada kira kau. Mu'tazilah tu ada pun sikit tak ada. Kata ada di Libya satu puak-puak adalah. Lepas tu dah Timur puak-puak hak nyata jelas supaya kafir dan supaya Durzi puak ni suku lah abang ni. Tu nak ayat tu. Dan kuat sehingga mereka dapat menciptakan kemajuan dan tamadun. Dapat memajukan. Inilah. Maka kita ada tokoh-tokoh ulama yang luar biasa yang beri saham yang besar dalam ilmu-ilmu. Seperti ilmu hisab, ada puak-puak ilmu matematik, hisab, kanisab, kedoktoran, bomo, perubatan, ilmu-ilmu kenaan dengan binatang dan tumbuhan. Semua ulama-ulama ni berlaku. Dan kita ada oyak ke orang panggil ilmu ni iaitu baik serentak orang panggil. Ilmu ni iaitu baik serentak. Masa Nabi SAW mula-mula ilmu ni, Quran ni kitab hidayah. Kitab hidayah. Kitab nak tunjuk hidayah kepada manusia. Bila kitab hidayah, maka dia menciptakan manusia. Ada hak tu baik dah buat ada timbul ilmu fiqh, ilmu tajwid, ilmu baca, ilmu ni macam-macam lah. Lepas tu kita tengok je lah. Ilmu, contohnya ilmu buat timbul ilmu usul, ilmu ya tu habis daripada Quran tu semua. Tubik tak ada yang kita tak putus sanad pun. Tak ada qafzah ilmiah, tak ada lompat orang panggil. Lompat dalam bab ilmu ke supaya dengan saudara-saudara kita Wahabi hadahumullah. Lompat ni maksudnya dah tak ada celah tu. Ulama-ulama sanad-sanad tak ada. Dia lompat ke Nabi tu. Lompat ke Nabi. Qafzah ilmiah. Dia lompat lalu. Lompat. Maknanya sebab tu dia turut dia tidak turut manhaj dah lah. Manhaj ulama-ulama. Ada manhaj dia lah. Orang panggil. Dan tidak diakui oleh ulama. As-Sawadil A'zam. Itu. Yang kena berlaku berulang kali dalam sejarah dengan peristiwa-peristiwa seperti omok-omok lautan pemikiran yang tidak menentu arah. Allah kau masa Sayyidina Muawiyah dulu timbul perselisihan di antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, Zubair dengan Yazid, dan timbul pula Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Timbul macam-macam kau masa tu. Timbul omok-omok lautan
yang menyeleweng, yang mendakwa bahawa ia adalah ulasan wahyu, sedangkan manhaj ini ada setengah hak ni kata ada pemikiran hak menyeleweng dia panggil. Hak pian. Adalah ulasan wahyu, sedangkan manhaj ini menderaka. Manhaj cara tu Allah menderaka lah dia panggil dia. Dan berlawan dengan manhaj ilmu yang betul. Dan dia lebih kepada meruntuhkan. Tengok, kalau kita tengok setengah manhaj ni tu lebih pada merutuhkan umat Islam. Lebih pada menyakiti umat Islam. Lebih menyakiti pada Islam sendiri kadang-kadang. Wal'iyadzabillah. Dan menggunjangkan kestabilan dan keamanan ummah. Ada setengah tu gonye kestabilan ummah. Tengok, duk timur di Iraq, timur di situ, timur Daesh. Pemikiran tu Daesh. Pemikiran hak tu baik. Fatwa-fatwa ya hak kasar-kasar, garang-garang gitu semua. Tu. Hak tu menyalahi dengan ruh Islam, maqasid syariah. Nampak jelas cerak. Dan adalah awal-awal pemikiran yang rusak ini dan yang meleweng ini ialah firqah golongan al-Khawarij dulu. Mula-mula timbul Khawarij. Fak Khawarij semaya banyak bekak dahi-dahi. Tangan dia bekak semaya banyak. Hingga kepada Khawarij di hari ini seperti as-salafiyah takfiriyah. Ada puak mengaku salaf tapi hak pasal mengkufurkan orang kan. Pendakwa salaf yang sentiasa menghukum kufur kepada umat Islam yang tidak sealiran dengan mereka. Dan Daesh, timur Daesh, dan mereka berjalan mengikut jalan mereka daripada pemikiran dan gelombang pelampau. Jadi jenis runreng orang panggil. Kuat. Dan organisasi politik yang dikira benda serupa di antara mereka ialah penyelewengan dan melampau dan tipu yang batil dengan takwil-takwil jahil dengan agama. Menyebabkan timbul puluh-puluh pahaman yang salah yang tidak menentu. Timbul cara pahaman pelak-pelak dan takwil-takwil yang batil yang menyebabkan timbul takfir, timbul mengkufurkan orang, tadmir, meruntuhkan umat dan agama, dan menumpah darah dan melakukan kebakaran sesama umat Islam, gebang apa macam-macam sama Islam timur kan. Serta mencemarkan nama-nama Islam, menyebabkan diserangkannya dan berseteru dengannya. Dan inilah perkara yang mewajibkan dengan membela Islam dan agama ini daripada semua jenis dan segala pemikiran yang merusak umat dan agama. Hak ni. Sinilah nak ayat kata memang kita hari ni kita kena yakinlah bahawa ni ada kitab saya. Saya tulis siapa ahli sunnah jamaah dan apa pendirian mereka pada ayat-ayat mutasyabihat. Kita sebut lebih kurang lah, tak ada lali 50 muka yang saya tulis lama lah. Sebenarnya kitab ni saya nak buat kerusuh kepada imam-imam di dalam wilayah Jalan. Tapi kalau Covid tu kita cetak banyak, cetak 1000 dulu. Tak ada boleh buat lagi lah. Ini kita nak ayat. Sebab itulah kita nak buat kesimpulan sikit. Nak kacak ni 2-3 hari insya-Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah ni. Sebab apa kita kena Imam Asy'ari? Ini kerana manhaj atau pemikiran cara Imam Asy'ari ni ialah cara pemikiran yang sederhana. Tidak pegang zahir. Dan tidak juga serupa dengan Mu'tazilah. Dia taufik. Contohnya lah, kita kata masalah ru'yatullah, tengok Tuhan. Tengok Tuhan saat ni tu, Mu'tazilah kata tak boleh tengok. Kerana Tuhan ni tak ada jihah. Tuhan saat ni tu tidak boleh ukur, bukan maqadir. Dan tidak, bila benda ni tak serupa kita nak tengok lagu mana? Dalam mazhab Al-Sunnah wal Jamaah ada sebut bahawa dalam Al-Sunnah wal Jamaah ada sebut bahawa orang panggil boleh taufik, kita boleh tengok Tuhan. Sebab Tuhan sebut wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Tapi dengan kekuasaan Tuhan kau tengok.
Dan Tuhan ada zat, tapi zat yang tidak serupa dengan kita. Tuhan qaimun bi nafsih. Tengok, saya tertarik dengan masalah qaimun bi nafsih. Boleh ada banyak fak-fak kita tak faham. Apa maksud qaimun bi nafsih? Boleh ada dia mengaji sifat ke? Qiyamuhu ta'ala bi nafsih. Apa makna qiyamuhu ta'ala bi nafsih? Jadi qiyamuhu ta'ala bi nafsih. Qiyamuhu ni makna gadung. Saya sudah royak dah. Tiap-tiap makhluk ni yang nak pada berhenti. Berhenti. Bila tiap-tiap makhluk nak pada berhenti, nak pada kawasan dia. Contohnya saya ni dah besar, saya supaya telur dalam berah dia panggil. Tapi bila Tuhan ni kita nak ayat, Tuhan ni ulama ni bidak sungguh. Saya fikir Allah Rasulullah top. Makna siapa mocok sungguh. Apa orang tak fikir, dia tak nampak. Dia suruh kita ngaji qiyamuhu ta'ala bi nafsih. Sebab apa qiyamuhu ta'ala bi nafsih? Makna Tuhan berdiri dengan zatnya sendiri. Dia tak perlu mengambil penti, tak perlu ambil apa. Zat dia sendiri saja. Astaghfirullahalazim, saya nak sebut. Astaghfirullahalazim. Nak hurai sikit ya. Saya minta ampun Tuhan kalau saya salah sebut lapar ni. Kecek mudah-mudahnya. Tuhan, bahasa Arab ada pakai kafiat, apa tak boleh Tuhan tak ada kafiat ke. Tapi Tuhan ada cara wiktikan sendiri bagi. Tak perlu, tak serupa kita. Astaghfirullahalazim. Kafiat dia panggil, kalau kira tak boleh kita kata Tuhan ada kafiat, tapi dia panggil dia ayat tu. Sebab bila kaif ke Tuhan, kalau kafiat. Sebab tu ulama ada sebut dia panggil ada wiktikan, cara orang panggil ada cara Tuhan sendirilah. Tak serupa kita. Tak serupa kita sikit apa. Atau Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu pada baik penting. Tuhan tidak. Tuhan terkaya. Fa in tawallau faqul hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tuhan punya i'arah. Tuhan walillahi mulkus samawati wal ard. Tuhan tak perlu kepada alam. Tuhan tak perlu kepada ambil penti dalam alam. Tuhan tak perlu. Tuhan kaya. Tuhan maha istighna. Tuhan maha terkaya daripada benda-benda yang lain pada Allah. Itulah saja. Hari ni kita kecek hal tak habis lagi. InsyaAllah esok nak kecek hal mutasyabih. Ayat mutasyabihah. Ayat muhkam. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Panjang sikit kita seli-seli masuk itulah. InsyaAllah fak-fak kita semua. Terima kasih. Duduk turun ngaji pagi-pagi. Terima kasih banyaklah. Alhamdulillah ya kata. Siapa-siapa yang ada salah maka silakan tulislah insya-Allah. Alhamdulillah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih. Arsyih dah bukan alih, arsyih wa midada kalimatih. Alhamdulillah. Sebab tu fak-fak kita semua dah tak usah pengaruhlah dengan Wahabi. Sungguh saya royak lillahi ta'ala ni. Royak fak Wahabi orang Islam apa kita, tapi cara mikir dia bukan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukanlah tu. Bukan. Dan kita yakin 1,000,000% kata bukanlah tu. Dia mau kembalilah kepada Al-Islam, dan kembalilah kepada hakikat yang sebenar. Dan bukan arti kata bukan arti kata hak balik kita ni pun ada tak ada pelik-pelik, ada juga pelik-pelik pun. Ada juga duk pesing duk kecek benda pelik-pelik tu belana juga. Ni. Duk cari tak temu soalan ke apa ni. Tak ada nampak ni. Assalamualaikum tuan guru, bapa dan sahabat semua. Semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki serta kesehatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin insya-Allah.
Bapa saya nak tanya apa hukum seorang tu bawa telefon masuk ke masjid dan dalam telefon tu ada gambar lucuh. Terima kasih. Orang bawa telefon masuk dalam masjid dan ada gambar lucuh. Nah, gambar apa dia panggil dia? Gambar tina telanjang dan apa sahajalah dalam telefon dia. Maka gambar telanjang, gambar lucuh ni bukan dalam masjid, di mana-mana pun haram kita tengoknya. Karena Tuhan sebut ya qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Nah, hendaklah hai orang beriman lelaki tunduk mata, jangan tengok benda haram dan jaga perintah-perintah Allah. Itu lebih baik, tunjuk bersih sucinya kamu, moleknya. Tuhan tahu apa kamu duk buat. Sebab tu masuk ke dalam masjid saat ni tu. Nah, tak kira masuk dalam masjid ke tak masuk dalam masjid ke, haram benda tu nyo. Dan gambar-gambar, duk buku gambar benda-benda gitu duk sipai maksiat. Nah, Tuhan sebut wala taqrabul al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan duk HP benda-benda hak fawahish, benda tak molek, hak zahir, wa ma batan bagi hak tak nampak, hak gapo semua tak leh. Innallaha alimun bidzatis sudur. Tuhan tahu bagi duk le hati kamu semua. Sebab tu lepas tu masuk le masjid kau teruk lagi lah, dosa kau teruk. Sebab Tuhan sebut zalika wa man yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Nah, kena membesarkan syiar Allah, kena hormatkan syiar Allah. Jangan kita tidak hormat dan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah, kena hormat syiar-syiar Tuhan. Alhamdulillah. Dah sebut ni patani fontok fai fardab famun Allahu jalbak taning weh dah. Semoga Allah Taala cepatkan. Bapa yak tham bapa wapen Islam, mai lamat, mai poso, mai engkar jadi kau sawat mai. Jadi Islam tak semaya, tak poso, tak ada engkar apa. Nah, ada sebut dalam hadis bahawa orang yang ada iman dia tu misqalu dzarrah, dia akan masuk akan masuk. Ada sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu. Ada satu riwayat Imam Bukhari Muslim pada Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju minan nar, akan keluar daripada neraka man qala la ilaha illallah, siapa berkata la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'irah, dan dalam hati dia ada setimbang seberat sya'irah, biji, min khairin, berat satu biji gandum, min khairin, daripada kebaikan. Wa yakhruju minan nar, dan akan keluar pada api man qala la ilaha illallah, siapa kata la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burrah min khairin, ada satu biji juga. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbi waznu dzarrah min khairin, ada besar zarah. Zarah ni atom orang tak nampak, tengok kecil sangat. Maknanya walaupun dia tak semaya gapo, kalau dia beriman pada Allah, akhir sekali dia akan tubik juga daripada neraka. Amin ya rabbal alamin. Itulah cara tukun limrutด้วยการศึกษาศาสนาให้เข้มข้นเข้าใจจริงๆอินชาอัลลอฮ์อยากทราบว่าฉีดยาดมกำเนิดฉีดยาคุมกำเนิดให้คนไข้โดยที่เราไม่รู้เหตุผลที่เขามาฉีด คนที่ฉีดบาปไหม pocok ubat kum kamnut saat ini, iaitu benda ni asalnya ulama menghukum ke tak boleh kerana menyalahi dengan tujuan di nikah. Tuhan sebut oleh Quran kan, iaitu apa ni Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju al-walud wal-wadud fa inni mukathirun bikum yaumal qiyamah. Tujuan nikah nak ada anak. Tuhan sebut wabtagu ma kataballahu lakum. Tuhan suruh
Cari bagi Tuhan tanda untuk kamu pada anak lah. Boleh anak. Lepas tak boleh anak. Cuma tujuan itulah asalnya. Lepas tu ada hukum yang dikecualikan. Yukwen lah. Contohnya curah di luar. Jimuk curah di luar. Ada sahabat tanya, Nabi tu malakum alla taf'alu. Sebab apa tak boleh buat? Dan ketika haid pun boleh. Tidur, buat apa sahaja, bukan jimuk lah. Nabi SAW sebut, isna'u kulla syai'lan nikah. Buatlah apa sahaja, nak mengeluarkan amal ni, jangan jimuk sahaja. Dan ketika haid, maknanya buat amal itu boleh di luar. Maka pada ketika tu ulama istimbak bahawa boleh kita nak merenggangkan anak dengan wasilah makan ubat. Maka dengan syarat kena jangan mudarat, syarat kena setuju suami isteri. Sebab tu bila tak tahu pocok tak boleh, haram. Bila tak tahu orang pocok tu pun haram, kerana ia tak boleh, kena setuju daripada suami isteri dan tidak mudarat dan tidak memutuskan asal, tidak memutuskan keturunan atau hasa. Adakah boleh riba mandi jenazah ketika ada haid peracam bulan? Adakah boleh? Adakah boleh bagi orang panggil apa? Adakah boleh? Hak ni ada sebut dalam fatwa Mesir segitulah. Harus bagi orang tina Allah haid, boleh maning orang mati, orang tina lah dah boleh kapal. Tidak dikirakan haid itu menegah daripada melakukan memandi. Hak ni ittifaq fuqaha mazhab 4 dah. Hak ni telah ittifaq mazhab Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi semua. La ba'sa an yughassila al-mayyita al-haid wal junub. Ada sebut hadis Nabi SAW daripada Atta akhrajahu Ibnu Abi Syaibah bahawa la ba'sa tak apa an yughassila al-mayyita, bahawa memandikan mayat al-haidu wal junubu oleh orang mari hidat orang junub boleh. Wallahu alam. Wala rawaan Quran miluk me wing len klai rau yo au me yo mate tinang se Quran dai mai. Dia dok Allah tepuh Quran tak apa tu kucing dia tak ada hukum dia dia cuma tak leh. Dia ni Nabi sebut ke kucing ni laisat binajis, tak ada najis, innama hiya minat tawafina alaikum. Dia di antara benda hak duk keliling kita. Sebab tu bekas dia jilat tu dikirakan suci. Wallahu alam. Salak tanakan rasul dai mai. Salak ni bo dah. Bila bo ni tak boleh panggil maisir. Maisir ni berjudi lah, tembak naksik. Kalau boleh, tak boleh. Maka itu dalam Islam tak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab. Sesungguhnya agak berjudi wal ansab tokong berala wal azlam nengok rijsun min amali syaitan, daripada kerja syaitan tu cemar. Fajtanibuh la'allakum tuflihun. Tuhan suruh jawab supaya kita selamat. Mimma bakunu bawa au nam lamat kana kepa hukum wa haram lek bangkum bawa makruh. Kau babo cuy top noi. Mai wudu ketika ada sebut dalam Amin fatwa, dalam fatwa Mesir ada sebut. Dia kata tak apa boleh kita mengambil wudu lepas pada kita maning saat ni itu dalam keadaan telanjang. Boleh. Orang tino seperti itu juga. Kerana dia bukan di antara perkara yang batal ke wudu. Cuma makruh sahaja. Kerana kita ni telanjang ni makruh maning pun kita sunat kita tudung ke. Maning pun sunat kita pakai kain seher tu. Itu sahaja. Itu sahaja dah. Tak apa, makruh sahaja dah.
Makruh tu mani telanya tu makruh ke? Assalamualaikum ทุกคนขอถามว่าบาปไหมเราฉีดยาไม่ให้มาประจำเดือน Kita bocok ubat tak saya mari haid, boleh ke tak? Dah. Hak ni kena tengoklah orang panggil kita bocok saat ni sebab gapo. Kalau darurah campin tak apa. Contoh orang pergi Mekah, takut tak dewak umrah dan sebagainya. Itulah wallahu alam. Bapa lama sunat witir campin tong an surah sabihis yang dia surah an dai mai. Dah surah ni sunat hai'ah Nurizan, boleh kita baca mana-mana surah kita ingat. Tuhan sebut inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddirul laila wan nahara alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran, baca apa kita boleh baca. Dah ada Nabi sebut oleh hadis hak musiius solah tu kan. Idza qumta ila shalah fakabbir faqra ma ma'ak minal Quran. Maka bacalah apa mu ingat pada Quran. Kita ingat tak apa surah, saya baca ikut dia juga. Dan semaya witir kita baca kadang-kadang tabah. Dan kita baca surah hak lain-lain, Baqarah kita baca. Dan kita baca surah Ali Imran, Nisa, ikut dia itu juga kita baca. Tapi sunat Nabi baca ni sabihis. Kaat yang keduanya iaitu kuliah, yang tiga yang kul huwallah, tiga kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Wallahu alam. Ya baba ไม่ค่อยมีท่านใดสอนแนวนี้อะกีดะห์ไม่มีขายไม่หนังสือดังกล่าว Surat ni Ahmad Jarum kita ada kitab ni kita duduk di majlis kamu Islam lah dah. Hak cetak dulu tak ada jual dak. Tapi ada letak di kedai Kelang. Adalah nibung tu boleh. Syaitan atau iblis atau hantu nak tanya umur dia sakat mana baba sampai siuk sunah sangkala ko lagu mana. Syaitan atau iblis atau hantu ni hak tulah yang nama, tapi iblis ni hak mula-mula Tuhan buat. Iblis tu bapaknya. Lepas tu ada keturunan dia, zuriat dia tu banyaklah, ada ifrit lah, ada syaitan lah nama karut-karut tu nama syaitan, keseluruhannya syaitan. Bapak hak mula tu iblis. Lepas tu umur dia, adakah dia mati? Tuhan sebutnya kullu nafsin za'iqatul maut. Adakah mati? Dalam Islam ni iaitu jin tu mati. Kerana dalam hadis ke antal hayy alladhi la yamut. Engkaulah Tuhan yang tidak mati, wal jin wal ins yamutun. Semua tu mati. Lepas tu mati tu bila? Ada sebut oleh hadis bahawa jin tu mati. Dan ada hadis lah sebut bahawa jin tu mati juga. Kafiat lah kita tak tahulah tu mati bila Allah alam. Kerana benda-benda ni kita tak tahu. Kita bangun lewat tak ada nak semaya sunat subuh. Lepas tu kita nak qada piye mana? Kita bangun tak ada, kita nak lewat, kita nak bangun semaya sunat tak ada. Maka lepas semaya subuh kita boleh semaya lagi sunat, kerana sunat subuh sakninya iaitu lepas daripada sunat subuh sakninya iaitu sunat subuh tu ialah habis waktu siapakah habis waktu subuh. Itu saja. Lepas dah sampai subuh tu boleh semaya lagi. Wallahu a'lam.
เราไปซื้อของแม่ค้าถอนเงินให้เราเกินเราwajibต้องคืนให้ไหมdeh bila orang saat itu bayar lebih maka pada ketika itu wajib kita kena hantar klik deh karena itu bukan duit kita dan kita kena amanah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un kita kena amanah. Bagi orang yang tak belajar sifat 20, adakah solat dia tu diterima oleh Allah? Orang tak ngaji sifat 20 tu hati morak semaya dia. Kalau cukup rukun syarat khusyuk molek maka Tuhan terima semaya dia. Walaupun tak belajar sifat 20. Kerana orang Islam dikirakan apabila dia mengucap dua kalimah syahadah, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Bila mengucap syahadat la ilaha illallah maka dikirakan orang Islam belakalah. Tak ngaji sifat 20, sifat 20 wasilah untuk kita nak belajar tentang sifat-sifat Tuhan. Wajib kena ngaji. Tuhan sebut fa'lam annahu la ilaha illahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Wajiblah kita kena ngaji sifat 20 kerana itu tak kena Tuhan malaikat dengan sifat 20. Itu saja. Wallahu a'lam. ถ้าเราอยู่ในห้องน้ำใจเราเผลอนึกถึงอัลลอฮ์ขอดุอาในใจzikrullah ในใจจะบาปไหมแต่dalam hati kita dah ingat Tuhan tak apa alladzina amanu tatma'innu qulubuhum ala bi dzikrillah tatma'innul qulub dengan ingat Tuhan tak di tenang hati ke เรามาประจำเดือน15แล้วเราจะอาบน้ำละหมาดเราต้องเนียดอย่างไร bila sapa 15 hari orang haid lepas tu kita nak mani niat akad hadah akbar atau akad mengharuhkan semaya nak mani niat tak aku niat mengharuskan semaya lah niat tu kan darah tu baik lagi dia tak terakad maknanya niat mengharuhkan semaya maka lepas dah tu kita ambil wudu apabila masuk waktulah tu kita tutup farak kena basuh dulu lepas tu tutupหัดใหญ่ตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วเวลานี้ยังไม่หยุดเลยแย่กว่า Keyakinan dan akidah ini sangat penting bagi kehidupan kita sebagai hamba Allah dalam segala amal kita untuk kita menuju ke syurga Allah akhirat nanti dengan betul dan benar hati sesungguh kerana Allah bismillah tawakkal tu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil azim. Kelantah hati terbaik apa? Muhammad bin Husain, terima kasih. ใช่ก็บอกกิยามุฮูบินับซิอัลลอฮ์อยู่ด้วยพระองค์เองทุกไม่ได้พึ่งพาใครก่อนที่สายจะเริ่มเข้ามาในศาสนาได้ศึกษาเรื่องสิบประ20ก่อนได้รู้จักความพิเศษความสามารถของอัลลอฮ์ที่คนและทุกสิ่งทุกอย่างเทียบกันไม่ได้และเทียบกันไม่ได้บาโบเยอะไม่ล่ะtu yaกิยามุตะอาลาบินับซิอัลลอฮ์อยู่ด้วยพระองค์เองya kenal tu bang itu tak ada kena ambil berhenti, tak ada kena ambil gapo orang panggil. Dia tak perlu, tak ada ขอบเขต ผลบุญของการฟังคุตบะห์วันศุกร์เริ่มขึ้นตอนไหนครับเมื่อเรานั่งในมัสยิดหรือเมื่อเราได้ยินในระหว่างเดินทางไปมัสยิด terima kasih boleh pahala baca dengar khutbah ketika kita dengar lah kita kena dengar khutbah ke iza sa'idal khatibul al-mimbari ke fala tatakallam wa yatakallam faqad lagha tak boleh kena perhati คนอิสลามเขาอยู่กับพุทธอยู่กับนายหิวตลอดเขาปอซอซอไหมบ่าบ่โอเคอิสลามด้วยkafir dia puasa sok mosah sah Okey wali kita nak kena kata dia wali rupa lagu mana bemak sih nak tahu kata okey wali saat ni tu bemak nak oyak iaitu orang hak semaya sejid sokmo jemaah sokmo baca Quran sokmo zikir sokmo dah ingat Tuhan sokmo dah itu orang wali. Dia tak tahu kata dia dekat dengan Tuhan, kata dia Tuhan kasih dia tawaduk dan dia ingat Tuhan sokmo maka orang tu wali min auliyaillah. Tuhan sebut ayuhan nas wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ni Tuhan kami jadikan kamu lelaki perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu tu kabilah-kabilah. Puak tu puak ni. Lita'arafu untuk kenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia keramat, orang paling karamah, paling mulia
Di sisi Allah inna akramakum indallahi atqakum, orang paling takwa. Orang paling takwa tu orang sejik sokmo, semaya jemaah sokmo, semaya sokmo, zakat sokmo. Apa ni buat kebaikan sokmo, maka itu aulia illah. Tak semesti boleh tubuh atas langit, tak semestinya kena tu kena ni. Orang lawan nafsu sungguh gitu. Sebab orang mati syahid. Orang mati syahid ni sebab apa lebih? Dia wali min aulia illah. Karena apa? Karena dia tinggal habis bini dia, anak dia, kita dia, semua dia tinggal. Bila dia tinggal, maka orang lawan nafsu sungguh tu orang panggil itu. Lah tu. Wali ni tak syarat kata kena boleh peraik lah tubuh lah. Kena pergi Mekah kata, kita tak tahu pergi Mekah. Lah astagfirullahaladzim. Tak semestinya. Orang wali ni orang kancing. Wa amal ibadat ikhlas lillahi ta'ala. Najak dak Tuhan sokmo. Bangun malam duk teriak depan Tuhan, menangis depan Tuhan. Itu aulia, wali min aulia illah. Tak semestinya kena jadi plek-plek, tidak. Tidak. Waktu pahaman kita, bahkan orang duk berlaku plek-plek tu istidraj. Kadang-kadang Tuhan nak uji dia. Min haitsu la yash'urun, dia tak tahu. Nah, tu wali. Tuhan sebut ke orang. Wali-wali ni orang rapat dengan Tuhan. Kita nak rapat dengan Tuhan, kakak pergi rumah dia. Supaya kita kan. Kita nak rapat dengan mak kita lah. Kita pergi rumah dia. Rupah mak kita, tok kita. Mana kata kita rapat. Gitu je lah. Wallahualam. Lama sunat. Fatihah le mai'an. Wajah tu. Amat. Semaya tak ada baca Fatihah selalu. Tak ada baca doa iftitah. Ini Ramlah ni nak ayat dah. Doa iftitah ni. Iaitu sunat hay'ah sahaja. Tak baca, tak kena sujud sahwi. Semaya kita sah. Wallahualam. Ralamat tangtin. Pualamat set. Kauบอกกิบลัดผิดเราควรละหมาดใหม่ไหม Bila orang royak kata kita saat itu orang apa ni tak. Dia kata sininya asalnya orang panggil kita ni semaya ni kena hadap pada kiblah lah. Karena Tuhan sebut fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kena hadap kiblah lah. Nah, sebab tu Imam Qurtubi dah sebut bahawa kiblat tu pada tiap-tiap puasa Kaabah tu kiblat. Dan ijma' di atas bahawa mereka hak nampak Kaabah saat ni tu dah tengok fardu di atas dia kena hadap kat tu. Kalau tak hadap kat tu maka batal. Dan ijma' di atas puasa orang hak tak nampak Kaabah bahawa dia hadap sebelah Kaabah. Kalau dia tak nak, kalau tak boleh juga maka dia ijtihad apa ini cailah usaha kata hadap kau ni maka apabila dia ijtihad lah, maka bila dia semaya bukan hadap belah ternyata kata salah kena tengok dulu kata salah ni tengah duk semaya ke lepas semaya. Hak mula-mulanya apabila seorang itu semaya bukan hadap ke belakang, maka dia ternyata salah tengah-tengah duk semaya. Hak ni kena paling. Kalau dia tahu kena paling hendak kepada kiblah. Hak tu. Kena hendak kepada kiblah lah. Dan dalam Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i ni orang panggil ada beza lah di antara yakin dengan zon. Kalau yakin kata salah tengah semaya, batal semaya dia. Kalau dia yakin kata salah tengah semaya. Kalau dia zon, maka dia kena paling ikut semaya, ikut kiblah dia berasa kata kat tu. Dan yang keduanya apabila semaya, seorang itu semaya bukan tidak semaya tidak ada kiblat. Dan ternyata kata salah lepas dah semaya. Hak ni tak ada kena ulas semula dah dalam mazhab
Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i ni kena paling kena semaya semula Dalam mazhab Syafi'i kena semaya semula itu sahaja. Wallahu alam. Kena semaya semula Tolong jelaskan perkataan Imam Syafi'i yang maksudnya jika pendapatku bertentangan dengan hadis sahih, maka tinggallah pendapatku dan ambil hadis sahih. Iaitu ma sahha minal hadis fa huwa madhhabi. Bagi hak sahih daripada hadis tu ialah mazhabku. Dia kata, apa maksudnya? Hadis hak sahih tu mazhabku. Dan benda ni iaitu benda panjang lah. Ada ulama sebut makna apa? Makna iza sah al hadis wa huwa mazhabi. Apabila sah hadis, maka itu mazhabku. Apa maksud hal ini? Ada sebut je dan ini orang panggil ada sebut ulama, ada sebut banyak lah tentang masalah ni. Iza sahha al-hadis wa mazhabi, ini iaitu satu perkataan daripada Imam Syafi'i. Dan inilah hak pendapat ulama semua lah, gitu juga. Dan ada ulama dah sebut, ada menyatakan kaedah-kaedah lah, cara-cara wajib muraikan. Cara-cara dia ada maksud iza sahha hadis, ada banyak lah Ada setengah ulama, ada setengah orang ni seka kata semata-mata hadis sahih saat itu boleh tinggal mazhab lah. Hak ni ada sebut bahawa bukan di atas itlaq. Kerana istidlal dengan ayat atau hadis ni mesti ada satunya subutud dalil. Dan hadis ni orang panggil, kalau ayat Quran tak apa, tu sabit dah. Hak hadis ni subutul hadis. Lepas tu sihhatu dilalati alal amril maksud, kena sahih. Dilalah makna dia tu pula di atas perkara yang maksud saat ni tu. Lepas tu pula jangan ada dalil yang lain pula. Lepas tu pula bahawa tidak ada mansuh. Tu maknanya bukan semata-mata kata bila sah hadis kau kita paling supaya ngerema atau hadis sahihnya iaitu semaya raya, semaya di padang contohnya ni sahih. Ya orang panggil ya ada cara kaedah dia ada juga. Di Mekah contoh Imam Syafi'i berdalil kata di Mekah orang Mekah tak semaya tak tubik daripada masjid, semaya masjid semua. Boleh tu Imam Syafi'i faham kata sebab semaya luar saat itu kerana sepi. Kalau luar semaya le masjid. Itu. Dan masjid ni tepat athar buqa'il ard, paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bukan maksud kata semua iza sahlah hadis wa madhhabi itu makna kata mazhab aku supaya setengah huruf bahaya kena tengok. Kalau masalah hadis ni kena tengok sahih tu sah tu sihhatu makna hadis, sihhatu dilalah tunjuk kok tu gedok. Ada rogi hadis lain kena tengok gitu. Bukan maksud atau ni bakal kasar-kasar itu. Supaya Syekh Qaradawi dah sebut benar zanni ke panggil makna zanni. Bila makna zanni saat itu dan ada beberapa hadis warid tentang satu masalah,
maka wajib meraihkan. Kaedah-kaedah cara dalam bab istinbat hadis ni. Bukan rapuh itu jadi abas sia-sia. Wallahu a'lam. Kau maiก็เรียนศาสนามากนักแต่เขาเสียงดีถ้าเขาเป็นอิหม่ามนำละหมาดเราตามได้ไหม Dia tak ngaji banyak tapi suara sedap. Kita boleh turut ke tak? Boleh turut. Sebab tu email ni hak paling molek sekalinya iaitu afqahuhum. Orang ahli fiqh. Wa aqra'uhum dah baca sedap. Kalau tidak ke afqahuhum orang ahli fiqh. Atau kalau tak ada juga aqra'uhum orang baca sedap. Kalau tidak juga akbaruhum sinnan hak tua. Kalau tidak juga ajmaluhum wajah ahsanuhum wajahan. Hak muka jangak. Gitulah lebih kurang. Rau hai tang luk pai rian pho luk klap jak rong rian tang lửa rau au dai mai boleh lagi. Kita duit ke anak bila ya klik mari duit lebih tak ambil boleh. Duit kita. Ada satu kampung besar, kampung Hulu Hile, 2 nebek. Adakah boleh buat 2 masjid dah syarat? Buat 2 masjid ni tak semestinya satu nebek pun tak apa kalau kampung lain. Kampung lain tu ada ke cara untuk nak asing Korea. Kena pergi di majlis agama Islam tu dah. Ni nak jadi majlis agama Islam, majlis agama Islam ada ahli pakar untuk nak asing ke Korea. Dia kena ada cara dah ada lah, dah kebun dah apa ada lah cara-cara dia. Oleh tu kena pergi di majlis lah. Bapa ngatiเราจ่ายไปฮัจญ์กับเตาะแซะแต่เราไปไม่ได้มา2 ปีแล้วอยากถามว่าเราต้องจ่ายซะกัตไหมคะBapaเพราะตอนนี้เงินนั้นก็อยู่กับเตาะแซะอยู่ selagi tak bayar klik kita tak nak bayar. Tu bila dia bayar klik duit kita maka kita kena bayar. Itu sahaja. Sebab kita bayar dah, duit tak habis. Bapa menantu perempuan adakah boleh kucup tok tua lelaki ketika mati? Natu ni dia tak jatuh wuduk dengan tok tuanya. Dia boleh kucup tangi, boleh kucup natu tak apa. Natu tino wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum. Natu mung betul lah saya kata. Sami namanya para yadai mai. Boleh tak tok laki boleh. Mani banyak saya doh kabining maka dia pun maning wi. Numrong dia khas dai mai tak leh. Kerana hak ni kaji wak siap dah kata tak leh jual. Kan rian tauhid sama rian mai mituk kerusa dai mai. Tak leh, dia kena mengaji berguru lah. Itulah sajalah. Banyak lagi soalan saya pun tak ada. Nak pergi pula ngajar pula selagi. Dan terima kasih semua yang masuk. Dan insya-Allah doalah semoga selamat. Siapa nak surat doa, auradus salawat wa ad'ayat munasabat maka boleh inbox mari insya-Allah. Dan itu sahaja dan semua dah. Hak remo tabarruk khairat untuk tu alhamdulillah. Apa ni kita telah cukuplah untuk nak bayar. Apa ni hak kita nak beli alat untuk buat 9,000 lebih sekali dengan kaki pas sebuah tu 8,000 ni patulah berapa ratus tu lah. Nanti ayah main kita nak buat risok maka saya nak bayar dengan duit ada duit. Semoga Allah Ta'ala memberi pahala dah ketika saya duk mengajar, saya duk pakar guna semua dan dengan ikhlas fak-fak kita ni minta Tuhan minta siapa pahala tu lah kepada orang-orang derma khairat saat ni. Semoga Allah Ta'ala murahkan rezeki pada mereka. Tuhan limpahkan rezeki insya-Allah. Dan selagi pahala duk mengalir selagi mana kita saat ni tu duk buat benda ni, duk pakai di situ di sini insya-Allah. Itulah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.